وبركاته. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk kita bersama-sama dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Bulan Ramadan memang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan? Sudah pastinya berbeza golongan-golongan, sudah pastinya sambutan ini cukup berbeza, cukup istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis: "Ataakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr." Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada kamu, mewajibkan ke atas kamu berpuasa, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup segala pintu neraka, dan diikat, dibelenggu, dirantaikan syaitan, dan di dalamnya terdapat satu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh yang demikian, para nabi dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, oleh yang demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Mereka ini sentiasa berdoa agar mereka ini sempat berada pada bulan Ramadan tersebut, dan kemudian berdoa lagi pada bulan yang lain, bulan 6 bulan yang kemudian selepas daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka. Kerana itulah golongan ini, golongan as-salafus salih, sentiasa bersedia untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebelum ini. Jadi persediaan rapi sebelum mereka menyambut bulan Ramadan ini telah mereka lakukan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Beberapa amalan yang perlu kita sambut, beberapa amalan. Yang pertamanya, kita nak menyambut bulan Ramadan, ialah pertama ialah mesti dalam keadaan gembira, suka dengan kedatangan bulan Ramadan mubarak. Kerana hamba-hamba yang soleh sentiasa menunggu dan menanti detik-detik yang penuh barakah ini. Kerana pada bulan ini kebiasaannya di masjid-masjid dipenuhi, waktu-waktunya sentiasa penuh. Yang keduanya, perlulah menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa bersyukur. Kerana apa? Kerana puasanya yang beri nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
yang boleh mendidik jiwa kita, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang sebelum tadi ialah la'allakum tattaqun. Itu adalah merupakan objektif utama puasa itu semula, untuk melahirkan generasi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ialah perlu ikhlas, niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tiba bulan Ramadan, kita perlu memperbaharui niat kita dan perlu memanipulasi setiap waktu, mengambil peluang setiap detik pada bulan yang mulia ini, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk membersihkan hati, bulan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada kita berdasarkan apa yang kita niat, berdasarkan kepada niat seseorang hamba Allah. Seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dibalas berdasarkan niat, diberi pahala. Sesungguhnya setiap orang itu akan diberi balasan berdasarkan apa yang telah diniatkan. Dalam kaedah bahasa Arab, innamal a'malu majzu'un aw muthabun binniyat. Diberi balasan, diberi pahala berdasarkan kepada niat. Yang ketiga, persediaan yang rapi yang telah dibuat sepanjang persediaan psikologi, seperti melaksanakan ketaatan kepada Allah seperti qiyamul lail, berpuasa, membaca Al-Quran, agar kita dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah tersebut pada bulan Ramadan tanpa ada kepayahan, kepenatan. Perkara ini telah sabit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini berpuasa pada kebanyakan bulan Syaban. Ini adalah merupakan satu persediaan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga, perlu ada persediaan yang rapi sebelum kedatangan bulan Ramadan. Nabi SAW dan para sahabatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syaban, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat wa lam arahu sha'iman min syahri qat aktharu min siyamihi min Sya'ban, kana yasumu Sya'ban kullah, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Aku tidak pernah melihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berpuasa lebih banyak pada bulan Sya'ban, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ini berpuasa dalam bulan Sya'ban semua sekali, sepanjang bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahawa sebelum kedatangan Ramadan, puasa Ramadan, Nabi telah berpuasa dalam bulan Sya'ban. Ini menunjukkan kepada kita bahawa latihan-latihan persediaan psikologi rohani ini dilaksanakan sebelum kedatangan bulan Ramadan, supaya kita dapat melaksanakan amalan ibadah puasa ini tanpa ada keletihan, tanpa ada kepenatan.
seterusnya ialah persediaan yang perlu kita laksanakan ialah mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan taubat, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena banyak kebaikan. Ditanya kepada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ada orang mengadu kepada dia, la nastati'u qiyamul lail, la nastati'u qiyamul lail, saya ni tak mampu nak bangun malam, tak mampu untuk bersolat malam. Fayaqul, maka Hasan Al-Basri mengatakan, qayadatka khatayaka, kamu telah dibelenggu oleh dosa-dosa kamu. Sebab itu susah nak melaksanakan ibadah pada waktu malam. Seterusnya secara ringkas ialah kurangkan makan, taqlil min at-ta'am. Kerana makan terlalu banyak boleh membawa kepada kemalasan, berat nak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan persediaan yang dilakukan oleh salafus salih. Berbeza kita dengan pada masa sekarang, banyak makan makanan, disambut dengan makanan, sehingga tidak lagi mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah lari daripada objektif puasa sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat yang pertama. Kerana mengurangkan makanan, makan sedikit juga merupakan salah satu daripada objektif puasa. Makan yang berlebihan boleh membawa kepada kemalasan. Selain daripada itu, antara persediaan sebelum kedatangan bulan Ramadan dan boleh juga dipraktikkan, ditambahkan, ialah mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara sunat, perkara-perkara wajib hukum puasa, adab-adab puasa. Mudah-mudahan dengan pengetahuan hukum hakam yang berkaitan dengan puasa ini, kita diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jahil dalam melaksanakan puasa, kerana kejahilan dengan hukum puasa dan adabnya dan syarat-syaratnya adalah merupakan sebab ganjaran pahala kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan memberi sedikit sebanyak kesedaran kepada kita, pada diri saya, untuk menyambut bulan Ramadan yang pada tahun ini dan tahun akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.